Ya. Boleh tak cikgu tolong extendkan tarikh pendaftaran tu cikgu? Maaf lah, setakat ni tak boleh lagi. Tolong cikgu sebab anak saya tak jadi nak join ni cikgu. Sebab ramai yang dah daftar, tak adil lah bagi penerus lain. Cikgu tahu kan saya siapa? Saya ni pengurusi PIBG sekolah. Mesti diorang dengar cakap saya cikgu. Sekali ni je cikgu, tolonglah cikgu. Aduh, macam mana nak terangkan ni? Bala. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Alright, untuk video kali ni, macam biasa, ada match baiknya hari Jumaat. JDT akan menentang pasukan Kedah dekat home ground pasukan JDT. Perlawanan tersebut adalah Piala Sultan Haji Ahmad Shah ataupun Piala Sumbangsih untuk Liga Malaysia. Untuk rekod ini adalah pertembungan keempat antara kedua-dua pasukan dalam 5 edisi terakhir Piala Sultan Haji Ahmad Shah. So, dalam 3 pertemuan sebelum ni, JDT menang 2 dan Kedah cuma menang sekali. Iaitu pada tahun 2017, waktu tu Kedah menang menerusi sepakan penalti. Waktu tu main dekat Lakin. Aku nak go through dulu tentang pasukan JDT sebelum aku akan cerita tentang expectation aku untuk match ni. Selepas beberapa siri, import tak jadi nak join diorang. Import dapat offer untuk loan ke klub luar. Katanya ada keuntungan dekat situ. JDT sebenarnya bernasib baik. Sebab apa? MFL beberapa kali telah extend tarikh pendaftaran pemain untuk Liga Malaysia tahun ni. So, kalau kata tak extend hari tu, JDT akan beraksi tanpa seorang striker import. Memang bernasib baik sungguh lah. Untuk urusan transfer business season ni, JDT ada melakukan beberapa signing baru. Antaranya adalah Daniel Amir Noor Hisham, seorang player daripada pasukan Federal United masuk ke pasukan JDT. Bagi aku, player ni adalah seorang player yang skillful. Ada pengalaman beraksi dekat AFC Championship bersama skuad bawah 23 tahun negara. So, dengan kemasukan Daniel Amir ni, sebenarnya player ni akan bagi persaingan lah dekat player-player yang ada dalam JDT sekarang ni. Contoh macam Nazmi Faiz Mansur dan juga Afiq Fazail, yang mana kita boleh nampak player-player ni merupakan player yang regular dalam First E pasukan JDT beberapa season lepas. Selain daripada tu, player Selangor tak jadi. Curly Boy turut masuk ke pasukan JDT. Katanya dah dapat persetujuan lah dengan pengurusan pasukan Pahang. Dan player tempatan terakhir yang masuk ke pasukan JDT, tak lain tak bukan lah, the number 8 katanya, iaitu Safiq Rahim. Player yang penuh pengalaman, kapten diorang waktu menang AFC Cup suatu ketika dahulu. Kali ni player ni dah kembali ke pasukan JDT, katanya untuk bantu pasukan JDT mendapat gelaran Liga Super untuk kali ke-8. Untuk ceritakan tentang squad depth pasukan JDT ni, bagi aku memang terbaik lah. Sebab apa? JDT ada at least 2 orang player yang grade A lah untuk setiap position. Position right back bagi aku adalah antara yang paling selamat lah untuk pasukan JDT. Sebab apa? Adanya player berpengalaman macam S. Kunala, Azrif Nasrul Haq ada dekat situ. Selain daripada Matt Davis yang design daripada pasukan Pahang beberapa musim lepas. Dekat bahagian winger JDT, tak kurang power lah. Sebab apa? Dengan kemasukan Keliboy-nya, ada player-player macam Akia Rashid, ada Arif Aiman dekat situ, Ramadan Saifullah, dan kembalinya MVP Liga Malaysia season lepas iaitu Safawi Rashid ke pasukan JDT memang merupakan satu boost yang besar untuk pasukan tersebut. Dari segi kelebihan pasukan untuk JDT ni, tak lain tak bukan lah. Sebenarnya combination antara pemain-pemain JDT ni, diorang dah bermain dalam satu pasukan at least selama 3 hingga 4 musim. So, dengan pre-season yang pendek ni, bagi aku bukan satu masalah. Sebab apa? Setiap player dah tahu lah style of play teammate diorang yang ada dalam pasukan. Walaupun pasukan ni serba lengkap, bagi aku setiap pasukan still ada lagi kelemahan. Dan untuk pasukan JDT ni, satu-satunya masalah yang aku rasa akan dihadapi oleh pasukan JDT adalah dari segi kepadatan jadual musim-musim COVID ni. Kita tengok dekat luar negara, tim-tim macam Liverpool yang perform, power lah season lepas dan sebagainya, tiba-tiba ada long injury list, end up dah berapa game dah tak menang. So, sebenarnya benda tu tak mustahil lah untuk jadi kepada pasukan JDT sekarang ni. Dan aku nak tengok sebenarnya sejauh mana squad depth yang dia ada ni mampu untuk tampung jadual yang padat sepanjang season 2021 ni. Untuk match expectation hujung minggu ni, bagi aku Benjamin Mora still akan turun dengan favourite formation dia, iaitu 4-3-3 dengan player-player utama macam Farizal Marlias, Aidi Zafwan, Corbin Ong, Afiq Fazail, Leandro dan juga Cabrera still akan ada tempat dalam pasukan utama. Nama-nama baru yang baru masuk ke dalam pasukan JDT macam Daniel Amir Noor Hisham dan juga Safiq Rahim, aku rasa diorang ni akan masuk cuma dekat hujung-hujung perlawanan untuk bagi debut kepada player tersebut. Dan dekat bahagian serangan pula, aku rasa tak banyak perubahan lah. Dan dengan peningkatan Ramadan Saifullah sepanjang season lepas, dengan performa yang dia bawa ni, sebenarnya aku expect Safawi dan juga Cabrera akan jarang lah untuk main 90 minit perlawanan untuk season ni. Benjamin Mora of course lah akan bagi peluang dekat player yang baru berusia 20 tahun ni untuk teruskan momentum yang dia bawa sepanjang season lepas. Alright, settle cerita pasal pasukan JDT. Aku nak go through pula tentang persiapan pasukan Kedah. Pasukan Kedah Darul Aman ni sebenarnya antara pasukan yang telah melakukan persiapan awal.
Sign player awal, kekalkan player awal, extend kontrak coach pun awal dia orang buat. Dan selain daripada isu tanah 300 ekar tu, aku rasa preparation pasukan Kedah tahun ni antara yang terbaik. Untuk urusan transfer business, sebenarnya Kedah telah melakukan beberapa signing. Antaranya ada beberapa player yang telah kembali ke pasukan Kedah, Syazwan Tajuddin, Syazwan Zainun dan juga Arif Farhan. Nama-nama lain yang datang ke pasukan Kedah untuk season ni adalah Rozaimi Abdul Rahman, bekas striker JDT 2, Rodney iaitu centre back pasukan Selangor season lepas turut masuk ke pasukan Kedah untuk season ni. Di samping Ilham iaitu penjaga gol pasukan Terengganu untuk season lepas. Untuk urusan transfer player-player import pula, tak kurang hebat lah bagi pasukan Kedah ni. Sebab apa? Masuknya nama-nama player macam Rabih Ataya, player yang telah ayam-ayamkan defend pasukan Selangor season lepas. Dari segi combination player untuk season depan, pasukan Kedah antara pasukan yang ada strike force yang paling padu. Sebab apa? Gandingan striker diorang Kepah Sherman dan juga Cece Kipre. Di samping Rabih Ataya, bagi aku player-player ni akan menjadi tunjang utama bahagian serangan pasukan Kedah. Dan dengan kemasukan Rozaimi Abdul Rahman dan juga Wan Kapet untuk season depan, Aidil Syahrin ada banyak sangat option yang dia ada sekiranya player-player import dia tak menjadi. Dan dengan kelebihan dah biasa lawan dengan pasukan JDT dalam match-match besar sebelum ni, bagi aku tak ada masalah untuk striker-striker Kedah ni menghasilkan gol waktu menentang JDT hujung minggu ni. Dan dari segi kelebihan pasukan Kedah pula, macam aku cakap tadi, gandingan Kipre dan juga Kepah Sherman ni akan dapat banyak bola yang disuap oleh Rabih Ataya. Sebab apa? Rabih Ataya ni kita tahu kiri kanan kaki dia hidup, mampu menghasilkan gol menerusi rembatan jauh. So kalau kata 3 orang player ni dah dapatkan keserasian dia orang, memang pisang lah defend-defend Liga Super Malaysia untuk season 2021 ni. Cuma masalah dia, bila kau ada terlalu ramai option player import dekat bahagian serangan, player-player muda macam striker Kedah iaitu Aiman dan juga winger diorang Fayyad, player-player macam ni akan ada masalah untuk menembusi first 11 pasukan Kedah season 2021 ni. Dan dari segi kelemahan pasukan Kedah pula, bagi pendapat aku sejujurnya adalah di bahagian defensive third. Sebab apa? Di bahagian centre back, selepas pembagian Syakir Hamzah dan juga Irfan Zakaria, Kedah membawa masuk player-player macam Syazwan Tajuddin dan juga Rodney. Kita tahu Rodney Kelvin dan juga Syazwan Tajuddin ni, diorang ni lebih kepada player-player rotation untuk previous team diorang. So ini satu tugas yang berat lah untuk Aidil Syahrin decide siapa yang akan pair dengan Renan Alves nanti. So match expectation untuk pasukan Kedah dalam match hujung minggu ni, bagi aku formation yang terbaik untuk Aidil Syahrin gunakan adalah 4-4-2. Gandingan Kepah Sherman dan juga Cece Kipre dekat bahagian hadapan. Anu Manten yang baru design oleh Aidil Syahrin daripada klub di Singapura akan bergandingan dengan Badrul Bakhtiar, kapten pasukan Kedah dekat bahagian tengah. Bahagian sayap kiri akan diisi oleh Wan Kapet yang baru balik daripada Selangor, dan bahagian sayap kanan tak lain tak bukanlah Rabih Ataya akan kekalkan tempat dia dekat posisi terbaik dia. Dan dengan segala kelebihan yang ada pada pasukan JDT untuk match hujung minggu ni, player-player macam Alex dan juga Rozaimi Abdul Rahman, kita tahu player ni adalah ex-player JDT, memang tahu lah kelemahan dan juga kelebihan pasukan Johor Darul Takzim. So ini sesuatu yang amat berguna untuk Aidil Syahrin gunakan. Korek lah apa yang patut untuk dapatkan information yang penting daripada 2 orang ex-player JDT ni. So prediction untuk match ni, bagi aku match ni akan tight lah. Sebab apa? Kita tahu apabila Kedah bertemu dengan pasukan JDT, match ni akan jadi tegang dan kedua-dua pasukan suka untuk menjaringkan gol. Aku predict match ni akan berakhir dengan putusan seri 1 sama dan terus ke penentuan sepakan penalti. Dah sampai kat sepakan penalti ni, memang 50-50 lah, nasib lah siapa yang menang. Tapi aku still lagi nak tengok pasukan Kedah Darul Aman menang ke atas pasukan Johor. Sebab apa? Pasukan Johor ni terlalu power lah, tak pernah kalah lagi dekat home ground baru dia orang. Dan kalau kata asyik JDT je menang kan, fan-fan boring pula kata ini liga dia. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Korang rasa siapa yang akan menang Piala Sultan Haji Ahmad Shah untuk hari Jumaat nanti? Korang boleh sharekan dengan aku dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk like, share and subscribe A2M Studio. Itu saja daripada aku. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.